Tes. Cubaan. Wah, spike Ronaldo. Dengar, okey. Okey. Alright. Okey, selamat malam semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Kid. Cerah bilik cikgu. Cerah bilik cikgu. Alhamdulillah. Okey. Cikgu cuba connect screen. Nak makan ke belum korang semua? Okay, kita tunggu kawan-kawan masuk kejap Cikgu dah makan? Dah, hari ni special. Mi kungfu. Mi kungfu. Mi kungfu. Okay, cikgu dah mula kembali ke sekolah. Tengok kat belakang, tapi student masih belum datang. So cikgu kat sekolah seorang-seorang lah sekarang. Tengah nak kemas, nak buat penjarakan sosial kan. Nak asing meja. Belum makan lagi Reh. Ya Allah. Kalau belum makan, sediakanlah kudap-kudap ke apa kat tepi tu. Okay. Cikgu cari mana cikgu punya air ni. Okay. Masak Maggi. Ya Allah. Tak elok makan Maggi selalu. Tapi kalau nak masak, make sure Maggi kari Maggi kari, bubur telur. Ya Allah, sedap ya. Okay, siapa student asrama pernah makan Maggi dalam baldi? Ada tak? Ada tak yang buat? Kau ada siapa-siapa buat perangai makan Maggi dalam baldi. Okay, dengan kawan-kawan. Sekali-sekali ya. Ayah saya. Saya pernah nampak orang buat dalam baldi. Pernah nampak Okay, makan dalam gayung pernah. Budak lelaki ayah selalu Tapi boleh fikir-fikir balik, ya Allah. Yang kau dalam baldi tu lah kau letak sabun, baju kotor, stokin, busuk semua. Dalam kau letak Maggi buat makan. Yang dah cuci bersih dulu. Itulah. Okay. Wise suruh junior buatkan. Ya Allah, Wise. Selalu dulu pernah lah cikgu waktu form 2, tapi cikgu join sekejap lah, geli sikit. Tapi ada lah, pernah lah buat. Ada berapa Maggi yang waktu tu? Ada 10 paket yang satu tu, 10 paket tak salah cikgu, 10 paket, 5 paket. 5 paket. 5 paket tu masak sekali letak dalam baldi. Makan ramai-ramai. Makan 15 orang sekali. Ya Allah tu. Makan 15 orang sekali. Okay, so kita tunggu kawan-kawan. Okay. Alright, ada lagi yang belum dapat. Ada lagi. Sekolah itu dibuat berdasarkan data-data yang lengkap. Yang akan bersekolah dahulu adalah pelajar tingkatan 5 dah ada ni. Saja ini perlu jelas. Saya dapati ada apa tu cikgu?
pelajar tingkat 5 dengan 6 je pergi sekolah. Ada video lah nantilah. Menteri, cikgu tak tengok lagi, baru dapat. Menteri Pendidikan. Tu dalam berita bernama. Dia dah beritahu tapi belum. Tak tahu, cikgu tak sempat tengok. Tapi rasa belum ni. Tahu cikgu kata umum 7 hari bulan dia nak umum. Buka ke tak? Okey. Dengar. Okey, berapa orang dah? Okey, dah ramai dah ni. Hari ada apa? Lambat lagi. Kau buat fashion apa, Rik? Pakai kopiah lah. Kalau pakai fashion, pakai kopiah lah. Alright, so cikgu share screen dulu. Seperti biasa. Okay. So, hari ni kita sambung apa? So, hari ni kita akan sambung 2 lagi konsep. Latent heat, number 1. And the last one is gas law. Latent heat and gas law. Okay. Okay. So, ada 47. Acano boleh ada 47 ni. Yang daftarnya ramai ni. Sekejap Ada yang tak masuk ke? Kalau ikut pendaftaran, kita ada lagi berbelas kawan korang tak masuk. Okay, ada Coki. Ya Allah, Coki. Cikgu video 2 Jun. Okay. Alang-alang cikgu bagi tahu korang kat sini. Video 2 Jun, cikgu bila dia upload, dia apa? Dia kata cikgu dah upload video tu. Dia kata video tu redundant. So YouTube dia tak bagi. So cikgu tengah fikir macam mana cikgu nak edit sikit supaya YouTube tak anggap video tu video sama. So cikgu pun tak faham macam mana dia kata video sama. Okay, tapi 2 Jun 2 Jun dah ada, 3 Jun yang tak ada. 2 Jun dah ada. Okay, 2 Jun dah ada. Alright. Cikgu tak penat ke tengok laptop? Kalau korang nak tahu, depan cikgu ada 4 laptop. Siapa yang parent korang ke, ada follow Facebook cikgu, pergi tengok. Cikgu ada post tadi. Hari ni. Penatlah juga. Penat. To be honest, penat. Nampak orang kata kelas online tak penat? Penat. Kalau korang yang belajar penat, cikgu yang mengajar pun penat sebenarnya. Cikgu nak prepare bahan, nak masukkan dalam sistem. Lepas tu nanti ada yang tak dapat. So ada banyak lah. Okay. Tips. Tips apa nak? Cikgu nak minta tips apa tu? Tips untuk tak penat? Tips untuk tak penat ke apa? Tips untuk tak penat, makan. Wah, Amsyar kata makan. Mungkin betul. Mungkin betul apa Amsyar kata tu, makan. Tips tak penat, puasa. Wah, lama. Puasa tak penat. Okay, cikgu cuba bantu korang supaya tak adalah. Dia macam ni tau, belajar ni dia ada momentum. Kita belajar momentum kan. Belajar ni dia kena ada momentum. So, once bila korang dah ada momentum belajar, kena terus belajar. Cikgu faham, duduk rumah memang susah belajar, especially budak asrama. Cikgu dulu budak asrama, cikgu tahulah. Budak asrama ni dia ada satu perangai. Perangai dia yang pertama, bila balik cuti, dia punya buku dia bawa, Masya Allah, macam betul-betul nak study. Betul tak? Tapi, buku tu nanti, di mana dia berada hari pertama, korang balik asrama, di situlah buku tu bila korang nak balik, korang jangan angkat bawa balik masuk asrama. Okay. Tu. Okay. Bila dah biasa duduk asrama, bila balik rumah, selalunya kita nak rehat. Ni kita cerita terus terang, jujur. Cikgu tak ada nak sama. Cikgu pun duduk asrama, so cikgu tahu. Balik rumah kita nak rehat. Tapi sekarang, kita kena faham. Korang tak boleh berehat disebabkan korang tak boleh balik sekolah.
Kalau dulu dekat sekolah korang dah, di sekolah tu lah siapa duduk asrama, dia punya pom. Pagi bangun, pergi kelas, habis kelas rehat kejap, prep petang main, malam prep. So sentiasa ada masa untuk belajar. Bila balik kita nak rehat sebab kita penat kat sekolah. Okay, tapi sekarang nak tak nak korang kena cari. Okay, cari. So yang penting nombor satu, kalau tips sikit cikgu bagi seminit dua. Pertama, kena cari ruang. Okay, cari ruang. Uwais tak pernah berhenti belajar. Okay, cari ruang. So kalau ada bilik ke, cikgu tak tahu sebab ada orang dia kongsi bilik dengan kakak kan ni. Cari ruang belajar. So kalau ada adik-beradik ke apa ke, bincang. Okay, pukul ni ada kelas, kalau boleh kak nak duduk sini, okay, abang nak duduk sini, adik nak duduk sini, yang lain pergilah tempat lain kejap. Contoh. So ambil masa. Tu antara yang boleh buat lah. Okay, kena kerjasama lah sekarang. Duduk rumah kena kerjasama lah. Cikgu pun nak mengajar tak senang. Cikgu ada 2 anak kecil kat luar. So bila cikgu nak kena kelas, kalau cikgu ada 2-3 kelas satu hari, so isteri cikgu dia akan terpaksa bekerja keras menjaga anak cikgu 2 orang. So tu sama-sama, kita sama korban. Cikgu berkorban, korang pun sama-sama berkorban. Alright, so kita teruskan untuk hari ini. Okay, so hari ini kita nak masuk spesifik latent heat. Tapi tadi ada kawan korang tanya soalan nombor 17. Okay, nombor 17 tu specific heat capacity, haba pendam. Tapi jangan risau, cikgu akan terangkan juga sekejap lagi. Okay, cikgu akan terangkan juga sekejap lagi. Kita masuk latent heat dulu. Okay, so untuk latent heat, semalam I call you, you tak answer. Okay, so semalam kita cover specific capacity. So recap balik secara asas dia, korang pakai MC theta kalau ada tukar suhu. So soalan yang tukar suhu, we have done it yesterday, semalam. Hari ni kita nak tengok soalan yang melibatkan tukar state. Tukar state ni ada 2, tukar keadaan jirim ada 2. Sama ada pepejal ke cecair, solid to liquid, or liquid to gas. Okay. Jadi nama heat berbeza sikit. Okay. If the heat is absorbed to change state from solid ke liquid ni okay, absorb to change state from solid to liquid, nama dia latent heat fusion. Bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu haba pendam pelakuran. Okay, haba pendam pelakuran. Bahasa Melayu dia. Okay. Kalau liquid release heat change to solid. Okay, maknanya dia cair, bebaskan haba, jadi solid. Okay, nama proses pembekuan. Ni nama prosesnya peleburan. Okay, peleburan melting. Ni nama proses freezing. Nama proses. Tapi heat yang diabsorb tu kita panggil latent heat of fusion, haba pendam pelakuran. Satu lagi latent heat of vaporization. Cerita dia sama, bezanya cecair ke gas, gas ke cecair. Cecair ke gas, absorb heat, gas ke cecair, release heat. Okay, apa purpose dia? Apa tujuan heat tu? Tujuan dia bukan nak naik suhu dah. Okay, tujuan dia tak naik suhu, tujuan dia tukar state. Okay, so kalau kata kat paper 2 nanti, dia tanya apa tujuan heat ni diserap. Okay, so jawapan dia is to weaken the bond. Okay, untuk melemahkan ikatan antara zarah. Okay, kalau yang sebelah sini cecair pergi gas untuk break the bond, memutuskan ikatan antara zarah. Okay, right, tu clear formula dia ml, M dalam L. L tu latent heat. Okay, unit for latent heat kat bawah ni cikgu tulis joule per kg. Okay, joule per kg. Right.
So kita tengok terus soalan. Sebab dia soalan dia lebih mudah, lebih ringkas. Okay, yang pertama. In laboratory, water boil. Okay. Boil at 100. Okay, boil at 100. So, tapi yang ni dia belum cerita pasal latent heat lagi. Dia cerita pasal boiling point. Okay, boiling point. Boiling point, kalau katalah air, boiling point dia 100. Tapi kalau air gula, bubuh air gula. So, air gula bila dia nak menggelegak, bila dia nak boil. Bila dia nak boil, sebab korang dah masukkan another substance. Okay, so bila masuk another substance, apa jadi kepada dia punya liquid tu? Liquid tu, dia maknanya kita nak boil, kita faham boil tu apa? Boil tu, tujuan dia adalah nak tukar from liquid to gas. Okay, dia buat apa? Break the bond. Putuskan ikatan antara zarah. Kalau kita pergi tambah air, tambah gula, okay, so kita tambah gula, dia macam korang bagi dia kuat tau. Kalau korang tengok air gula macam mana? Air gula kan dia macam likat. So kalau kita tambah gula, dia akan increase dia punya boiling point. Maksudnya dia terpaksa absorb lagi heat sampai dia boleh boil. Okay, so more heat is required. So dia increase dia punya boiling point. Okay, tambah gula ke, tambah garam ke, tu dia effect. Maknanya kalau dia kata contoh air laut, air pili. Air laut, air pili. Mana lagi senang boil? Air pili. Air laut lambat sikit. Okay, so 19. Heating curve. Okay, kat mana stage dia kata liquid and gas at the same time. Peringkat mana liquid dengan gas berada bersama. Okay. So kita balik kepada lengkung ni. Ni cikgu rasa ni tak susah sebab kita tahu PQ adalah solid. Daripada Q ni solid, dia start tukar sampai liquid. Lepas tu RS liquid, ST liquid nak tukar gas. So jawapan dia ST. Okay, ni mudah lah. Cikgu rasa ni tak, latent heat selalunya dia tak susah sangat. Okay, so sama juga kat sini. The graph show a heating curve. Okay, cikgu kalau bekukan tambah garam, lagi cepat ke lagi perlahan? Okay. So nak bekukan, beku maksudnya daripada liquid nak tukar jadi solid. So dia nak releasekan. Okay. Kalau dia nak absorb lebih, dia nak release pun lama lah. Kalau dia nak absorb, dia ambil masa lagi lama. Okay. So dia nak release pun dia ambil masa lagi lama. So kalau korang ada air garam, beku air garam, boleh cuba tu, menarik tu. Okay. So sepatutnya dia akan ambil masa lagi lama. Okay. So next one. Which phase A, B, C or D absorb heat during melting? Melting korang pun tahu. Melting kat mana? Melting adalah solid tukar jadi liquid. Jangan tak tahu proses pula. Sini namanya melting. Atas ni namanya boiling. Okay, tadi ada kawan tanya nombor 17. Okay. So nombor 17 ni adalah eksperimen to determine the specific heat capacity. Okay. Eksperimen ni korang boleh tanda kat tepi ni, dia boleh keluar paper 3. Okay. Experiment to determine specific capacity of the aluminium block. Okay. Okay, of the aluminium block. So, macam mana kita nak buat eksperimen dia? Okay. Nilai dia kita dah belajar semalam. Which is, kalau teorinya will be 900 joule is required kalau kita ada 1 kg aluminium untuk naik suhu 1 darjah Celsius. Okay, itu contoh dia. Okay. So macam mana kita nak cari C tu? Okay, eksperimen dia, formula dia akan jadi PT over M theta.
Okay, so dengar dulu macam ni dia buat eksperimen ni. So dia ada heater kat sini. So heater ni contohnya dia bagi power heater is 1000 watt. Okay, 1000 watt contoh. So lepas tu dia akan panaskan. Okay, dia turn on. So the heat will be supplied to the aluminium block. Okay, so apa yang kita nak buat bila kita buat eksperimen ni, kita kena make sure all the heat is supply, okay, just to heat the aluminium block. Okay, bahasa ringkasnya kita kena make sure no loss of heat to surrounding. So kita kena pastikan tidak ada haba yang terbebas ke persekitaran. Okay, so secara logiknya kalau kita buat macam ni je eksperimen ni, ni confirm heat dia akan keluar. So apa efek kalau heat dia keluar? Bila heat dia keluar, it will require more heat. Maksudnya nanti kita punya nilai C, kalau nilai yang tepat 900, tiba-tiba kita buat eksperimen ni kita dapat 1200. Nilai ni tak tepat. Kenapa nilai ni jadi tinggi? Sebab kita ada heat loss. Kita ada haba yang hilang. So bila haba hilang, kita kena bagi lebih. Okay, so kita tak nak haba tu hilang. Macam mana? Kita wrap. Okay, nombor 1. Cara dia kita wrap aluminium ni dengan cotton. So bila kita wrap aluminium ni cotton, cotton is the heat insulator, penebat haba. So bila dia penebat haba, bermaksud haba tu akan kekal duduk dalam aluminium block. Okay, nombor 2. Put aluminium block on the polystyrene sheet. Ke aluminium block ni, bawah dia, jangan letak atas meja, letak atas polystyrene sheet. Okay, ni pun betul. Kenapa? Polystyrene is heat insulator. Penebat haba. Okay. So C pula, cover the top of aluminium with aluminium foil. Ni tak boleh sebab aluminium foil nanti dia akan absorb heat. Okay, aluminium foil tu akan absorb heat. So kita tak nak dia absorb heat. Kita nak heat tu duduk dalam aluminium. Kita tak nak dalam aluminium foil. Kita nak dia ada dalam aluminium block. So kita tak nak dia heat transfer. Dia tak nak dia pindah pergi aluminium foil. Kita nak biar bekal dekat aluminium block. Okay, so jawapan D ni pula betul sebab okay, bila kita buat eksperimen ni ada lubang tau. Ni lubang. Lubang nak letak heater. Ini adalah lubang nak letak termometer. So dia ada dua lubang. So dekat lubang termometer tu kita letak oil sikit. Kenapa letak minyak sikit? Minyak dia punya specific heat capacity low. Jadi bila aluminium panas, dia transfer kat minyak. Apa jadi pada minyak? Cepat panas ke lambat panas? Okay, minyak tu cepat panas ke lambat panas? Kita belajar semalam. Okay, specific capacity minyak, okay, muatan haba minyak rendah. So dia cepat panas ke lambat panas? Okay, cepat panas. So kalau dia panas, so bila dia panas, so termometer ni, sebab minyak tu dekat dalam ni, cikgu lukis minyak dia dekat sini. Dia letak sikit minyak kat dalam ni. Minyak letak dalam ni. So bila aluminium panas, aluminium transfer heat to the oil. And oil transfer dia punya heat ke termometer. So efek dia adalah termometer akan jadi more sensitive. Okay, so thermometer will be more sensitive to temperature change. So dia lebih sensitif dengan suhu yang berubah. Okay, that's why jawapan dia C. Okay, tu tadi siapa ada? Ada kawan korang tanya tadi. Nombor 17 apa jawapan dia cikgu? So ada yang tanya tadi. Right. 21. So sama je lah. Mana efek heat absorb? Okay, what is the effect of heat absorbed by the water between S and T? So S and T, liquid jadi gas. So kita dah tahu liquid jadi gas. Nama dia latent heat of vaporization. Bahasa Melayu, haba pendam, vaporization, penguapan. Okay, penguapan. Jadi uap. Right, penguapan. Jadi uap.
So seterusnya apa jadi kat situ? Okey, apa nama ini tu dia punya ni heat yang dia absorb. Nama proses nama proses adalah boiling. Pendidihan. Okey, so tujuan dia apa yang berlaku, haba tu diserap untuk apa? Untuk break the bond. Right. So satu perkara yang korang kena tahu, waktu latent heat, temperature apa jadi dekat temperature? Temperature remain constant. Suhu tak ubah Suhu tak ubah. Suhu dia kekal dekat melting point, dekat boiling point, dekat takat lebur, takat didih, suhu tak ubah. Kalau suhu tak ubah, ini teori kinetik Jirim. Teori kinetik Jirim. Kinetic theory of matter. Teori kinetik Jirim. Kalau suhu tak ubah, tenaga kinetik zarah tak berubah. Sekali lagi. Kalau suhu tak berubah, tenaga kinetik zarah tak berubah. Jadi, sebab suhu tak berubah, tenaga kinetik tak berubah. Unchanged sepatutnya. Okey, kenapa jawapan C tu salah? Tu sebab dia. Sebab bila suhu tak berubah, so kinetic energy of the molecule does not change. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori kinetik Jirim. And cikgu rasa teori kinetik Jirim tu korang belajar juga dalam chemistry. Betul tak? Okey. Kalau salah bagi tahu. Cikgu rasa betul. Dalam subjek kimia korang ada belajar kinetic theory of matter. So dalam kinetic theory of matter, kalau suhu dia tak effect, tak ada perubahan suhu, kinetik tak ubah. Okey, sebab tu C salah. Right? C salah. Tu kena faham. Kesalahan lazim orang buat C. So yang C ni bila? C ni kalau kita belajar yang semalam, which is yang kita belajar heat capacity. Sebab heat capacity kan ubah suhu. So heat capacity ubah suhu. Kalau suhu berubah, ubahlah dia punya kinetik. Okey, suhu berubah, ubahlah kinetik dia. Okay. Kalau D tu salah sebab D ni hanya berlaku kalau contohnya gas jadi liquid. Barulah strengthen the bond. Tapi ni liquid jadi gas, so dia break the bond. Yang bawah ni betul. Ini cooling curve. Cooling curve. So kalau cooling curve, contohnya cikgu buat kat sini, ini gas tukar jadi liquid. So apa nama proses gas tukar jadi liquid? Okay, cikgu tanya nama proses dulu. Gas jadi liquid, nama proses. Kalau heat dia, cikgu dah tahu dah. Heat dia latent heat vaporization being released. Haba pendam penguapan yang dibebaskan. Okay. So gas to liquid. Condensation, kondensasi. Okay, condensation, kondensasi. Okay, kondensasi. So dia tanya, ni kalau dia kata gas to liquid apa berlaku? Gas to liquid baru korang tulis jawapan D ni Gas to liquid apa yang berlaku adalah dia release dia punya heat. Okay ni dia release dia punya heat, dia bebaskan dia punya haba. Kenapa dia bebas? Dia bebas sebab dia nak strengthen the bond. Okay, sebab dia nak strengthen the bond. Okay, tapi soalan ni mudah aja, dia tanya mana specific latent heat release. Okay, WX, YZ sudah. Okay, WX, YZ. Okay, so ni eksperimen yang korang buat waktu tingkatan 4 dalam subjek kimia. Heating curve of the naphthalene. Naphthalene tu apa? Siapa tahu? Okay, naphthalene tu apa? Bahasa standardnya naphthalene tu apa? Ubat lipas. Ubat lipas lah. Orang panggil ubat gegat. Orang panggil ubat gegat. Selalu guna letak kat ni untuk lipas lah. Boleh. Ubat lipas pun boleh. Tak ada hal. Selalu orang panggil ubat gegat. Naphthalena. Okay, naphthalena. Okay, so dia tanya samalah juga. Okay, so korang boleh tengok kat situ. Naphthalena melting bila? Okay, ni naphthalena dalam bentuk solid. Kau panaskan sampai 78 degree Celsius baru dia melt. Okay, so dia kata dia start to melt kat mana? Dekat T1.
Kat T1 ni start melting. Okay, T1 start melting. Right. So yang ni laju je cikgu rasa sebab yang ni dia tak susah. Dia untuk SPM dia tanya benda-benda macam ni je. Okay, so dia tanya in which process A, B, C or D latent heat vaporization. Haba pendam, penguapan, diserap. Penguapan diserap. So kena faham. Diserap ada dua. Okay. So diserap satu solid tukar liquid, liquid tukar gas. Tapi solid tukar liquid nama dia fusion. Latent heat of fusion. Haba pendam pelakuran. Okay, so belah sini dua-dua salah. Sebab kalau dia tanya vaporization belah sini. Okay. Mana yang absorb? Yang absorb B. Bahagian C, release. Sama juga A, absorb. D, release. Okay. Okay. So, what occur during the melting of naphthalene? Okay. During the melting of naphthalene. So, melting maksudnya solid tukar jadi liquid. Okay. Heat is released. Okay. Salah. Sebab solid to liquid, heat is absorbed. Kena faham kat situ. Temperature of the naphthalene does not increase. Suhu tak berubah. Okay. Nampak betul? Okay, the bonding of naphthalene increase. Salah, bonding force dia akan jadi kurang. Sebab dia akan buat apa? Absorb the heat to weaken the bond. Okay, weaken the bonding force. Melemahkan ikatan. Okay, melemahkan ikatan. Okay, D pula, the kinetic energy of naphthalene molecule remain constant. Oh. Macam betul D tu. Sekejap. Okay, D tu pun betul. Kinetic energy of the naphthalene molecule remain constant. D pun betul. Kita cuba baca ada tak trik apa-apa. Temperature of the naphthalene does not increase. Betul, waktu melting tak increase. Kinetic energy kekal malah. The energy remain constant. Ni dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. Tadi je dua-dua betul. Mungkin ada kat mana kesilapan dia ke? Okay. So pertama korang kena tahu soalan yang ada ni memang betul soalan-soalan SPM yang tahun-tahun lepas. Tapi bukannya dia ambil soalan SPM tu dia boleh tempik kat sini, tak boleh. Dia kena salin. Okay, sebab tu dia tulis kebenaran. Dia bagi kalau kat buku tu dia dapat kebenaran. Tapi kebenaran tu bukannya soalan SPM seketul, dia kena salin. Sebab tu kadang-kadang korang tengok gambar yang disalin kadang-kadang ada salah. Kadang-kadang jawapan pun ada disalin sikit salah. Kita tak tahu satu yang mana yang ada tersilap. So kat sini kalau ikutkan term B dengan D betul. Okay, B dengan D tu betul. Okay, cikgu kalau gas to liquid strengthen the bond. Liquid to solid pun sama, strengthen the bond. Okay, ada soalan kawan korang, cikgu kalau gas to liquid, cikgu kata tadi yang ni gas to liquid. Okay, gas to liquid adalah latent heat vaporization being released. Okay, gas to liquid, latent heat vaporization being released. Haba pendam penguapan yang dibebaskan. So apa berlaku waktu tu? Strengthen the bond. Okay, tapi kalau kata liquid to solid, so liquid to solid pun jawapan dia strengthen the bond. Cuma strengthen the bond between, bukanlah strengthen the bond between water molecule. Strengthen the bond between solid molecule. Okay, kenapa strengthen the bond? Alright. So tu kena balik kepada kimia sikit. Kalau korang belajar solid partikel dia macam mana? Rapat-rapat. Maknanya kenapa dia boleh rapat? Sebab dia ada force. Dia ada daya yang tarik dia, ada bonding yang buatkan dia rapat. Okay, dia rapat. So bila kita bagi heat, mula-mula apa dia buat? Okay, mula-mula kalau solid kita bagi heat, dia tak
dia tak ni pun, dia tak weaken the bond pun. Dia buat apa? Dia naik suhu, naik suhu, naik suhu, naik suhu. Okey, dia naik suhu sampailah dia dah capai dia punya melting point, dia dah tak tahan dah. Oi, tak boleh, tak tahan dah. So dia start lemahkan ikatan, pump dia terpisah. Okey, cikgu, kalau suatu objek berubah dari segi fizikal, muatan haba objek itu akan berubah ke? Okey. So muatan haba, muatan haba tentu memang tak berubah. Maksudnya kalau aluminium 900 joule untuk 1 kg aluminium naik 1 degree, memang itulah nilai dia, tak boleh tukar. Kalau semalam kita belajar emas, gold, perlu 300 joule untuk 1 kg emas naik 1 degree, itulah juga nilai muatan dia, tak berubah. Okay. Alright. Okay, so balik pada ni. So mula-mula kalau kita bagi heat, dia akan absorb untuk naik temperature. Mula-mula dia naik temperature dulu. Dia bukan terus melt, naik temperature dulu. So sampailah dia dah sampai melting point, baru dia start weaken, baru dia terpisah. Okay. Tapi bila kita nak tukar sebaliknya, kita nak tukar dari liquid jadi solid balik, dia release heat tu, dia keluarkan heat tu. So bila dia keluarkan heat tu, force antara molekul tu semakin kuat. So that's why dia kata strengthen the bond. Okay, jadi dia tak strengthen dari segi force. Strengthen between the bond lah, betul lah. Force tu kiranya, bonding dia tu kita anggap sebagai force. So bonding dia tu sebenarnya force. Okay, tapi kita tak adalah cerita pasal adhesive dengan cohesive dekat topik ni. Sebenarnya dia ada nama force dia. Tapi kita tak ceritalah detail. Maksudnya bila kita lepaskan tu, dia ada daya tarikan balik untuk dia melekat semula. Okay, so jawapan dia masih lagi strengthen the bond between a solid molecule. Okay, so next. Latent heat fusion. So kena tahu, fusion mana? Solid jadi liquid. For water is heat absorb. Heat absorb. Okay, solid to liquid. Maknanya 1 kg kena ada 1 kg ice melt. Okay, melt without change temperature. So itu that's why dia jawapan dia A. Okay, satu volume ni, meter cube ni volume, bukan satu volume. Kita ambil kilogram. Okay, sama D pun tak boleh sebab meter cube. Dia kena ambil kilogram. Okay, kalau kita ambil C pula, 1 kg water increase temperature by 1 degree. Okay, apa nama dia ni? Kalau C tu apa nama dia? Latent heat ke? Bukan latent heat tu. Tu kita panggil apa? Kita panggil heat capacity. Muatan haba. Muatan haba untuk apa? Untuk naik suhu. Kalau yang latent heat, yang A, tukar G-rim. Okay. So sepanjang kau jawab tadi, 2012, baru jumpa kira-kira. Samalah macam heat capacity semalam. Heat capacity semalam, kalau perasan soalan dia jawab. Soalan kira-kira dia apa? Satu je pernah jumpa kat paper 1. Okay. Yang ini pun sama, 2012. Satu ni je jumpa kat paper 1. Okay. So yang pertama kita baca dulu. Mana nak tahu heat capacity ke latent heat? How much heat is needed to be supplied to change 500 gram, ni M. Jangan lupa tukar kilogram. 0.5 kg. Dari suhu kosong ke suhu kosong. Maknanya apa? Temperature dia tak berubah. Apa yang berubah? Ice jadi water. Okay, ice jadi water, latent heat apa? Latent heat of fusion. Cikgu nak tambah sikit. Being absorb. Haba pendam tentu pelakuran yang diserap. Itu nilai dia. So formula dia apa? Formula dia Q sama dengan ml. So kita nak cari Q. M dia 0.5 kg. Darab dengan dia perlukan 3.36 kali 10 kuasa 5 joule per kg. Kg potong. Itu yang tinggal joule. Korang pun dapat jawapan dia. 3.36 bahagi 2.
korang akan dapat 1 point bagi 2 kan, 1.68 kali 10 kuasa 5 Joule. Bola. Okey tak? Faham? Itulah dia soalan untuk paper 1 yang pernah keluar SPM sehingga tahun 2012. Okey, kenapa soalan macam ni? Tak pula banyak kira-kira dia. Okey. Yang pertama, selalunya kira-kira dia simpan kat paper 2. Nombor 1. Nombor 2, kalau korang pernah tengok soalan-soalan SPM, cuba kira berapa soalan yang melibatkan pengiraan. Okey. Sepanjang cikgu kira daripada 2002, okey, 2002 tu cikgu form 1. Sampailah sekarang, tahun lepas, maksimum yang pernah keluar soalan kira-kira maksimum. Okey, maksimum pernah keluar sepanjang 18 tahun, 19 tahun tu paper 1 adalah max 10. Max. Maksudnya 50 soalan paper 1, 10 kira-kira. Lagi 40 semua konsep. Okey. Majority soalan 8 soalan kira-kira paper 1. So yang lain soalan apa? Soalan konsep. Soalan konsep, ini namanya apa? Ini latent heat ke? Ini heat capacity ke? Ini absorb ke? Ini release ke? Solid tukar liquid, apa nama dia? Bila solid tukar ke liquid, either it's weaken the bond ke strengthen the bond. Tu benda-benda macam tu yang ditanya. Okay. So ingat Cik kata ni level SPM. So level selalunya kalau percubaan, nanti kalau ada masa kita mungkin akan buat untuk yang soalan-soalan percubaan pula. Korang akan nampak dia punya twist tu sikit. Ada twist sikit. Ada soalan yang gabung heat capacity campur latent heat dalam satu soalan. Tu trial. Lepas tu ingat tak semalam cikgu cerita pasal yang termometer tu. Okay, termometer tu pun suka masuk percubaan. Pasal air panas campur air sejuk berapa suhu akhir, itu pun suka masuk percubaan. Okay, soalan SPM yang macam ni. Okay, last one. Last konsep dalam bab ni. Sebelum kita masuk paper 2. Tada! Gas law. Okay. Gas law yang pertama, nama pun gas law. Mestilah pakai dekat gas. Tak boleh pakai dekat liquid. Okay. And then bila dia kata law tu maksudnya asalkan dia gas, law ni apply. Okay, law tu maksudnya dia tak ada syarat. Okay, siapa ingat waktu ada ramai daripada korang yang join waktu kita belajar pressure. Kita belajar pressure ada 3 prinsipal. Apa prinsipal yang ada? Pascal, Archimedes, Bernoulli. Okay, cuba ingat balik. Kalau Pascal, apa syarat dia? Cuba, siapa yang join kelas pressure, cuba tulis. Cikgu dah bagi tahu. Kalau Pascal, apa syarat dia? Archimedes, apa syarat dia? Tertutup. Pascal syarat dia enclosed system, tertutup. Okay, kalau Archimedes? Terapung. Terapung, yes, terapung. Okay, kalau Bernoulli pula, bila boleh apply Bernoulli? Sayap. Bukan sayap, syarat dia. Apa syarat dia? Bernoulli. Gerak. Dia mesti gerak. Kalau contoh, kapal terbang ada sayap, parking. So tak ada Bernoulli. Kapal terbang ada sayap juga, tapi bergerak, baru ada Bernoulli. So tiga-tiga tu ada syarat. Bila syarat, itu yang kata prinsipal. Dia tak boleh apply kalau benda tu tak berlaku. Okay, kalau korang ada sistem tapi terbuka, tak boleh cakap Pascal. Okay, kalau benda tak terapung, benda tenggelam, tak boleh cakap Archimedes. Kalau kapal terbang tak bergerak, tak boleh kata Bernoulli. Tapi kalau gas law, asal dia gas, dia boleh apply. Okay, dia boleh apply. Cuma tengok kepada perubahan apa yang berubah. Sebab dia ada 3 perkara dalam gas. Sama ada pressure of gas. Okay, P tu pressure, tekanan gas berubah tak? Volume, isi padu. Okay, volume gas. And then T tu temperature, suhu gas. Okay. So ada 3 orang yang kaji. So Boyles, dia hanya kaji pressure dengan volume. So temperature dia kata apa? Temperature constant.
Itu yang Boyle. So Boyle hanya kaji pressure, volume, temperature buat apa? Temperature constant. So Boyle kata apa? Bila dia kaji, dia dapat hubungan dia inversely proportional. Kalau pressure bertambah, nanti gas tu volume dia berkurang. Okay, itu Boyle's. Kalau Charles belah tepi ni. Charles belah tepi ni, V dengan T. So Charles kaji volume dengan temperature. So apa yang constant? Yang tak ada dalam formula Charles. Yang tak ada dalam formula Charles, pressure, tekanan. Jadi hukum Charles kata volume dengan temperature, tekanan constant. Kalau pressure law, kalau silibus baru dia tak panggil pressure law. Silibus baru dia lebih jujur. Dia bagi tahu nama orang ni adalah Gay-Lussac's law. So bagusnya sebab dekat universiti pun korang akan pakai nama ni. Tu silibus baru. Tu beza dia. Gay, nama dia memang Gay. Nak buat macam mana? Bapak dia bagi nama Gay-Lussac. Bapak dia bagi nama. Okay, memang nama dia macam tu. Kesian dia. Okay, so tapi silibus korang, dia tak tulis nama orang ni. Mungkin sebab perkataan gay tu kot cikgu tak tahu. Tapi silibus baru, KSSM, dia bagi tahu nama Gay-Lussac's law. Kalau silibus lama, dia bagi tahu macam inilah, pressure law. So pressure law, kalau kata dalam exam, contohlah kalau kata dalam exam kan, soalan tu soalan pressure law. So korang tak tulis pressure law, nampak bijak sikit korang tulis Gay-Lussac's law. Gempak gila. Okay, so untuk pressure law dengan Charles law macam ni pula? Pressure law dengan Charles law, pressure directly proportional dengan temperature, berkadar terus. Charles law kata volume of gas pun sama, directly proportional dengan temperature. Okay, so itu dua tu, pressure dengan Charles. So formula dia kena ingat sebab formula dia tak bagi. And last sekali, ni benda paling penting dan selalu di-repeat dalam soalan. Soalan paling popular keluar exam, pressure law. Kenapa dia suka keluar pressure law dengan Charles law? Sebab dia, korang suka tak tukar temperature jadi Kelvin. Okay, kelas malam cikgu dah bagi tahu macam nak tukar Kelvin. Berapa suhu dalam degree Celsius? Contohnya 20 degree Celsius. Nak tukar Kelvin, tambah je 273. Ni kena ingat, dia tak bagi. Okay, ini benda yang wajib ingat. Tukar Kelvin, tambah 273. 273. 273. Okay, 273. So ingat 273. Okay, kalau nak ingat lagi, mungkin korang boleh buat password ke kan, 273. So insyaAllah tak lupa. Contoh password Facebook, password IG kan, Uwais 273. So tak lupa lah. Okay, yes, ada soalan? Okay, ada soalan private ni. Ya, cikgu tahu ada dua Uwais kat sini. Ada dua Uwais kat sini. So ada Uwais Mutaziz. Ada dua orang. Okay, relax, jangan terasa. Cikgu sebut je. Okay, so kita tengok soalan. Okay, soalan dia macam mana? Okay, contoh yang macam ni. So kita kena detect dulu. Ini law apa? The air pressure in the car tire 200 kPa at temperature 25. What is the air pressure in the tire at temperature 37? Okay. Okay, cikgu tukar jadi Kelvin dalam graph. Graph tu apa? Dalam graph. Oh, graph. Tak. Tukar Kelvin tu dalam pengiraan. Dalam pengiraan pun kena tukar. Maksudnya kat sini, okay, korang tengok kalau tak nak tukar. Kalau tak tukar, formula dia PT over PT. P1 T1, P2 T2. Okay, ni kalau tak tukar. Selalunya berlaku tak tukar. So, dia korang buat macam ni. 200 bahagi 25 sama dengan tak tahu berapa bahagi 37. Lepas tu, dengan confidentnya tekan calculator P2. Buat algebra 200 darab 37 bahagi dengan 25. So korang pun dapat jawapan. Okay.
So korang akan dapat jawapan dia 200 kali 37 bahagi 25, 296. Okey, 296. Lepas tu, cikgu kata kalau ada E, jawapan dia E. Betul lah tu. Rupa-rupanya kau kena tipu dengan soalan. Jawapan dia bukan 296. Sebab kita kena tukar. So 225 tambah 273. Tak tahu. 37 tambah 273. Okey. So dia akan jadi 200 per 298. Tak tahu 310. Okey. So baru buat. So P sama dengan 200 darab 310 bahagi 298. Okey, cuba tekan. Berapa jawapan? Okey, ni jawapan salah. D cikgu. Yes. Dapat. Oi. Okey, cikgu check juga. 208. Dongki. Okey. Okey, dalam bab gas law saja ke kena tukar temperature ke Kelvin? 273 apa cikgu? 273 apa? Oh, 273 Kelvin. Ni kalau kata cikgu nak buat nombor, nak buat unit, so dia akan jadi Kelvin kat sini, Kelvin kat bawah, tu yang Kelvin potong. Kelvin potong. Yang 210, 200 dia kan kPa. So unit dia tinggal kPa. Okey, dalam bab gas law saja ke kena tukar temperature to Kelvin? Alright. So mana lagi yang ada temperature? Okey, kalau perasan yang ada lagi temperature waktu kita belajar Q sama dengan MC theta. Okay, MC theta. Okay. So kata cikgu ada M 1 kg. Lepas tu cikgu bagi emas 300 joule 1 kg naik 1 degree Celsius. Okay. So ni cikgu bagi tahu untuk emas. Okay. So cikgu nak cari kalau berapa heat dia, kalau theta dia. Okay. Mula-mula 20 darjah Celsius. Okay. Temperature awal dia. Lepas tu akhir dia dah panas-panas naik sampai 50 darjah Celsius. Okay. Kenapa yang ini tak payah tukar? Okay. Kenapa yang ni tak payah tukar? Sebab kat sini simbol dia theta tau. Theta bukan temperature. Kalau T temperature, suhu. Kalau theta temperature, change, perubahan suhu. Jadi kalau contoh cikgu tukar Kelvin pun, okay, 20, kita tahu 20 sampai 50, berapa berubah dia? Berubah dia 30 darjah Celsius. Ni theta dia. Okay. Kalau korang nak tukar Kelvin pun boleh. 20 tambah 273, korang akan dapat 293. Yang ini nak tukar Kelvin, 50 tambah 273, korang akan dapat 3, 2, 3. So bila kita tolak ni, 323, 293, dapat theta dia 30 Kelvin. So theta sama. Sebab tu MC theta tak payah tukar. Gas law kena tukar. Okey, MC theta tak payah tukar. Gas law kena tukar. Okey, dapat tak yang tanya tadi? Siapa? Ashman. 208. Okey, cikgu, apa sebenarnya kenapa dia apa sebenarnya kenapa dia buat 1 per V? Satu tu untuk constant ke? Oh, okey. Yang kau tanya ni soalan Boyle's law Okey. Boyle's law. Okey. Yang tanya Boyle's law ni.
Kenapa dia jadi 1/V? Okay. So 1/V tu sebab hubungan dia inversely proportional. Okay. 1/V tu menunjukkan songsang. Songsang. Kalau dia buat directly proportional, dia akan jadi macam ni. Ni directly proportional. Tapi balls, bila dia buat kajian, dia tak dapat directly proportional. Dia dapat inversely proportional. Berkadar songsang. Sebab tu dia duduk satu atas, satu bawah. Berkadar songsang. Okay. Alright. So kita habis kat situ. Kita pergi yang sini. So mana yang betul tentang pressure and temperature? Okay, first kali pressure and temperature kena tahu law mana. Pressure, temperature. Pressure, temperature. Okay, kalau nak tahu, kita buat segitiga. Tandakan macam ni. Okay, tandakan macam ni. Cikgu pun buat PVT. PVT. So, Charles Boyle's pressure. So, untuk Boyle, formula dia akan jadi V1, V1, V2, V2. Untuk Charles, V1, T1, V2, T2. Untuk pressure, P1, T1, P2, T2. Okay, soalan tu pressure and temperature, pressure law lah. Okay, so bila pressure law, hubungan dia apa? Directly proportional. Tapi cikgu dah letak dalam nota. Directly proportional kalau, okay, untuk pressure dengan Charles, directly proportional kalau dia start daripada kosong. Ya Allah, tak keluar pula. Okay, kalau dia start daripada kosong dan unit dia Kelvin. Kalau degree Celsius, ni belah kanan ni degree Celsius, dia akan jadi negatif 273. Sebab apa negatif 273? Negatif 273 degree Celsius is equal to 0 Kelvin. Okay, is equal to 0 Kelvin. That's why it became negative 273. Okay, it became 273. Alright, dapat? Okay, so balik pada soalan. So jawapan dia A. Okay. Jawapan B boleh betul. B ni boleh betul. Kalau dia buat degree Celsius. Sebab ni kalau kita tarik ke belakang, betul-betul putus, dia akan potong dekat negatif 273. Okay, negatif 273 tu kita panggil sebagai kosong Kelvin ni kita panggil sebagai absolute zero. Okay, sifar mutlak. Sifar mutlak tu maksudnya, kalau kita faham graf ni, waktu 0 Kelvin, okay, 0 Kelvin, gas, pressure dia kosong. Kosong tu maksudnya gas tak gerak langsung. So kalau tanya gas tak gerak, pada suhu berapa gas tidak boleh bergerak? Pada suhu negatif 273. Gas tidak boleh bergerak. Dia dah kaku. Kereh, tak boleh gerak. Okay, sebab suhu tu sangat rendah. Okay. So rasa-rasa capai tak tu? Negatif 273 tu. Rasa-rasa sekarang ni capai tak negatif 273 tu? Cikgu nak selamat jawapan akhir Kelvin ke Celsius? Untuk yang mana? Kalau graf, kita kena tengok. Kalau kita nak buat Kelvin, boleh. Buat Celsius pun boleh. Tapi bentuk tu berbeza. Kalau Kelvin, graf A. Kalau Celsius, graf B. Dua-dua betul. Okay. Kalau Kelvin, graf A. Kalau Celsius, graf B. Kalau kiraan, memang kena tukar Kelvin. Kira-kira, tukar Kelvin. Kalau graf, A betul, B betul. Syarat dia, kena unit tu betul. Graf A untuk Kelvin. Graf B untuk degree Celsius. Okey. 30. 30 ada botol air. Botol air dia kata dekat dalam tu udara panas. Panas maksudnya suhu, temperature. Ada temperature kat situ. Higher temperature. Lepas tu dia pergi masuk dalam ais. Okey, dia masuk dalam ais. Dalam ni gas lah. Okey. Masuklah ais. Ais ni maknanya temperature dia rendah.
Apa jadi dekat botol? Botol tu terus kemik. Botol tu kemik. Maksudnya, botol ni tadi yang atas ni, dia besar, volume dia besar. Masuk dalam tu, kemik terus, volume dia kecil. Ingat gas kat dalam. Gas kat dalam. Sebab kebanyakan student, dia punya masalah adalah dia fikir macam ni. Kemik ni sebab pressure. Kesalahan lazim dia adalah dia kata kemik tu sebab pressure. Tapi kita lupa, kalau pressure tu pressure dari luar, bukan pressure gas. Kita cerita pressure gas kat dalam. Dekat dalam. So, bila cikgu tulis kat situ, temperature dengan volume. Okay, law yang mana? So, ini adalah Charles law. Okay, bukan Boyce, bukan pressure law. Yang ni budak ni salah. Okay, budak ni salah. Okay, dapat tak? Okay, so any question sebelum cikgu teruskan lagi? Okay. Kau dapat, cikgu teruskan. Next one. Kat sini. So, Boyle's law state that PV equals to constant. Okay, equals to constant. So, PV, Boyle's law kata apa? Boyle's law kata, dia ada dua lah kat sini cikgu dah letak dah. Boyle's law ada dua graf. So, yang mana satu? Kalau pressure dengan volume, okay, turun ke bawah macam tu, itu graf inversely proportional. Kalau pressure dengan 1/V, okay, graf dia naik macam tu, directly proportional. So, kena ingat dua graf ni. So, bila kita jawab kat sini, jawapan dia adalah A, ayam. Okay. C tu boleh jadi betul. Okay, C tu boleh jadi betul. C tu boleh jadi betul kalau dia tukar ni jadi V. Okay, cikgu apa maksud 1/V? Alright. Cikgu buat macam ni lah. Okay. Cikgu terang graf dia. Contoh. Katalah 1/V ni nilai dia contoh 2. Waktu dia 2, senang tunjuk, sini pun 2. Okay, contoh. Ataupun nombor lain sikit lah. Kalau nombor lain, cikgu kata sini 4. Okay, so waktu nilai dia 4, directly proportional, maksudnya sini 8. Okay, bila sini 6, sini adalah 12. Okay, so nak bagi nampak bentuk graf dia. So ini graf ni cikgu plot P 1/V. So bila P dia tu 4, sini 2, 8, sini 4, 12, sini 6. Okay. Kalau cikgu nak buat V, macam mana cikgu nak buat V? Okay, V pula. V cikgu kena jadi macam ni. 1/V sama dengan 2. So, V sama dengan berapa? 1/2. So, V 0.5. Okay. And then, untuk nombor 2, 1/V sama dengan 4. So, V sama dengan 1/4. V sama dengan 0.25. Ni cikgu nak buat nombor supaya korang, kalau nombor korang lebih senang faham. 0.25. Okay, kalau yang satu lagi, 1/V sama dengan 6. 1/6. Dapat berapa 1/6? 0.16. Okay. So, kalau cikgu ambil nombor-nombor tu, cikgu plotkan antara P dengan V. So, kalau cikgu tukar ni P. Cikgu tukar C tu jadi V. Okay. Untuk C tu cikgu tukar dia jadi V. Macam mana kita nak plot dia? Okay. Yang pertama, okay, ambil nilai tadi Bila dia 0.16, nilai P dia 12. Okay. Bila dia 0.16, nilai P dia 12. Bila dia punya tu 0.25, nilai dia 8.
Bila jauh sikit 0.5, nilai dia 4. Okey. Sebab tu bila dia buat graf PV, okey, PV graf C ni, ini adalah graf matematiknya P inversely proportional. Ni graf inversely proportional. Tapi bila dia buat 1/V, dia akan jadi directly proportional. Okey. Kalau buat yang macam A, okey, kalau dia buat A, kalau A tu dia akan dapat directly proportional. Okay, so basically benda ni maths lah. 1/V dengan V tu benda ni maths. So korang mungkin kena tengok balik maths. Satu iaitu linear. Linear. Cik rasa form 5 korang belajar satu topik. Nama topik dia variation. Okay, nanti cuba tengok topik tu, korang akan lebih faham gas law. So matematik yang belajar variation tu berkait dengan graf yang korang belajar kat sini. Kenapa directly proportional, kenapa inversely proportional, itu ada belajar dalam variation. Okay. Boleh cikgu teruskan? Okay, topik bukan banyak keluar paper tu ke? Topik mana? Topik ni? Bab ni? Okay. Bab ni, gas law ada keluar paper tu? Ada? Okay. Okay, a fixed mass of gas container, fixed volume is heated. Okay, kita panaskan. So, kita panaskan, apa yang berlaku? So, bila kita panaskan, dia akan terima temperature. Okay, temperature. So, kalau temperature high, apa yang akan high juga? Kinetic energy high. So, C salah sebab dia kata kinetic energy constant. So, jawapan dia adalah D, donkey. Okay. A tu kenapa salah? Sebab dia dah kata fixed volume. Volume ni constant. Kalau volume dah constant, mana boleh pressure pun constant. So pressure akan berubah. Okay. So contoh yang ini pun nak tanya law apa. Tak ada langsung heat ke Bunsen burner ke, semua tak ada. Maknanya mana ada tukar heat. So kalau tak tukar heat, maksudnya kat sini dia punya temperature constant. Okay, law mana yang temperature dia constant? So kita tengok kat sini, dalam ni volume of gas banyak, bacaan pressure dia rendah. Tapi bila kawasan ni makin sempit, volume of gas decrease, okay, ruang udara tu makin sempit, volume dia decrease, pressure dia increase. So volume and pressure, itu nama dia Boyle's law. Okay. So cik rasa soalan dia at the end dia ulang-ulang je. Okay, kejap kita ambil. Okay, so cikgu tinggalkan page 11 tu. Okay, korang nak tanya soalan mana? 32. Okay, cuba tengok soalan tu yang sampai 10 dengan ni. Soalan mana yang korang nak tanya? Cuba senaraikan dulu. So cikgu kalau boleh nak pergi paper tu. Okay, molekul move further apart, kenapa salah? Soalan 32. Okay, so kena faham. Kalau gas, dia dah memang further apart. Dia tak boleh nak further apart lagi dah. Nama pun gas law. Gas memang dah further apart. Okay. Sebab tu tak, B tu salah. Okay, B tu salah. Cuma, bila dia dah memang further apart, kita bagi temperature, dia jadi apa? Dia lagi macam lagi excited. Okay, dia dah lagi panas, dia lagi excited, dia akan gerak lagi laju. Setiap kali dia gerak lagi laju, so dia akan lagi kerap berlanggar. Lagi kerap dia berlanggar between the gas particle, lagi tinggi dia punya pressure. So ini sebenarnya temperature increase, pressure increase, which is pressure law. Okay, pressure law. So dia punya molekul dah memang further apart. Okay, molekul dia memang further apart. Okay, cuba tengok kat sini ada lagi tak? Sebelum cikgu masuk paper tu. Mana yang nak tanya? Okay, 34 sampai cuba tengok 34 sampailah 37. Okay, mana yang korang nak tanya? Okay, 4, 5, 6, 7. Cuba rasa soalan ni berulang-ulang je. Macam 37 jangan lupa itu temperature and pressure.
Okay, temperature and pressure. So kena tahu which law. Alright. Okay. Cikgu pergi paper 2 boleh? Boleh tak? Kalau korang tak setuju, kita buat paper 1 ni lah. Boleh. Okay. Cikgu 33 balls ke? Okay, ada yang tanya soalan 33 balls ke? Kita tengok 33. Yes, 33 ball betul. Okay. Alright, so semalam kita dah buat specific capacity, kita dah buat 3 page semalam sampai gambar periuk ni. Okay, so kita hari ni kita ambil latent heat. Okay. So kita nak ambil latent heat kat sini. Okay, so buka dulu pada muka surat 167 ataupun 15. Okay, 167 ataupun 15. Alright. Okay. So dia tanya when sweat evaporate. Okay, yang ni dia tiba-tiba tengok gambar soalan kan. Uish, ni macam soalan biologi je. Tiba-tiba gambar dia skin, sweat, sweat gland. Okay, sweat tu perlu air. Ni gambarnya air sebenarnya. Ni bukan apa-apa, ni air lah. Water. Jangan tengok macam biologi pula. Okay, so kata sweating is one of way of our body maintain our body temperature 37 degrees Celsius. Okay. Sweat is made up of water and it came out from the sweat gland. Okay, tak apalah dia bagi tahu punca mana datang peluh. Okay, when sweat evaporate, it take away heat from our body. Okay, what is meant by evaporate? Evaporate tu apa? Evaporation. Okay, evaporation apa tukar kepada apa? Okay, a process of liquid turn into gas. Okay, boleh? Alright. Process where liquid turn into gas. Okay, apa beza evaporate dengan boiling? Apa beza evaporate dengan boiling? Macam mana tu? Apa beza dia? Okay. So evaporate ni selalunya bahagian atas je. Okay. Temperature dia satu. Satu lagi evaporate dia lambat. Okay, evaporate ni lambat. Dia dekat permukaan je. Okay, pendidihan sekeliling. Yes, betul. Tu ada tulis kat situ. Penyejatan pada permukaan, pendidihan adalah sekeliling. Yes. Contoh, kalau korang ada air letak dalam bekas, okay, letak tengah panas, air tu lama-lama hilang. Tapi dia hilang sebab apa? Evaporate. Dia dekat permukaan tu hilang sikit. Tu evaporate. Okay, so dia kata using kinetic theory of matter, explain how evaporation take away heat from our body. Okay. So bila dia evaporate, okay, apa yang berlaku? Right. So the heat, apa nama tadi? Absorption of latent heat of energy. Okay. So kita beritahu dulu the sweat absorb
the heat from the body. Okay, so the sweat absorb the heat from the body. Okay, so bila dia absorb the heat, apa jadi kepada kita body kita punya heat tau. Body kita punya heat yang dia absorb. So apa jadi pada kita? So our body temperature reduce. Okay, right? So our body temperature reduce. Okay. Rasa sejuk. Yes, Misha, rasa sejuk. Two environmental factor that affect the rate of evaporation. Okay, macam ni kita nak bagi lagi cepat? Macam ni kita nak bagi lagi cepat? Lagi cepat evaporate. Okay, first one sebenarnya air circulation. Okay, air circulation maknanya peredaran udara. Udara pun boleh juga buat evaporation. Peredaran udara. Movement of wind. Wah, movement of wind. Okay. So, nombor 2 adalah environmental temperature. Ya Allah, pal je macam tu. Environmental temperature. Cikgu pun tak tahu kenapa cikgu punya pen hari ni dia macam suhu persekitaran. Ni main peranan. Kalau suhu persekitaran panas, cepatlah evaporate. Okay. Satu lagi peredaran udara. Udara pun boleh buat evaporate. Contoh macam ni contoh budak asrama lah. Okay. Korang baju basah waktu malam. Kan? Nak jemur kat mana? Jemur kat katil. Okay. Ataupun jemur dekat dengan kipas. Kenapa jemur kat kipas? Sebab kita nak air circulation. Okay. Peredaran udara. Udara tu. Okay. While playing a badminton, 0.05 kelembapan udara. Boleh. Kelembapan udara pun boleh. Kelembapan udara pun boleh membantu. Nak tulis kelembapan udara pun boleh. Peredaran udara boleh. Kelembapan udara pun boleh diterima. Okay, terima kasih atas cadangan jawapan. Okay, jawapan lain korang boleh tulis adalah kelembapan udara. Okay. So C pula. Dia suruh kira. Kira lah. Main badminton. Banyak tu. Dia punya apa? Peluh tu. 0.05 kg. 0.05 kg. Kalau ditukar ml, okay, kalau ditukar ml jadi berapa? Dalam 50 ml. Banyaknya 50 ml. Botol ni air mineral 500 ml. Okay. So peluh dia 50 ml. Peluh ni banyak ni. 50. Okay. Banyak dia tadah. Boleh buat minum tu. Okay. 0.05 kg of sweat was evaporate. Masalah dia tahu pula berapa berat tu. Tak apalah. Biasalah tu soalan exam kan. Kan kalau dia bagi korang ml kan nak kena tukar pula. Okay, so math dah ada. And then calculate the quantity of heat loss from his body due to the evaporation. Latent heat 2.3 kali 10 kuasa 6 joule per kg. So dia nak kira calculate the quantity of heat. Okay. So dia nak quantity of heat, kiralah guna formula Q sama dengan ml. Okay, Q sama dengan ml. Alright. Okay, so kira Q sama dengan ml. So darab lah 0.05 darab dengan 2.3 dapat berapa? Okay, jawapan akhir heat, jangan lupa jawapan dia dalam joule. Okay, siapa ada calculator?
Kalkulator cikgu kat sini tak dah hilang lah. So dia mesti ada. Anak cikgu ambil. Satu kalkulator cikgu dia jadi telefon. Hello, hello. Dia orang guna buat main telefon. Okay, dapat berapa? 1.15 kali 10 kuasa 5. Betul ke? Okay. Terpaling. Okay, betul. Thank you, Alif. Okay, 1.15. Okay, so bawah pula. Bawah soalan nombor 3. Okay, so kita tengok satu-satu. Soalan nombor 3 ni. 1 kg ais, 0 degree Celsius. Tukar jadi 1 kg water, 0 degree Celsius. Okay, 1 kg ais jadi 1 kg water. Okay, so apa berlaku kat situ? So Q1 adalah change state. So bila changing state, macam cikgu cakap, dia melibatkan apa? Latent heat of sini fusion. Bahasa Melayu, haba pendam pelakuran. Okay. Yes, kalau proses boiling, salah. Proses bukan boiling. Proses apa? Melting. Silap tu. Melting. Melebur. Okay. Siapa yang guna nama Uwais tu? Ya Allah. Korang ni menyamar jadi orang lain. Okay. Tak baik kena ke kawan ni. Okay. Kena frame. Siapa kena frame tu? Tak baik tau. Okay. So TU boiling. TU baru boiling. Sebab water tukar jadi steam. Nama dia latent heat vaporization. Okay, haba pendam pengewapan. Tapi kalau cikgu tanya korang Q2, Q2. Q2 ni apa? Q2. Heating. Tak boleh. Dia heating lah. Heat up lah. Dia heat up. Tapi apa nama heat dekat situ? Apa nama heat dekat situ? Tengok dulu. 1 kg water, 1 kg water. Water kekal water. Okay, 1 kg water, 1 kg water. Water kekal water. 0 degree Celsius sampai 100 degree Celsius. Okay, apa tu? Specific heat capacity. Okay, muatan haba. Sebab apa cikgu kata dia muatan haba? Apa yang berubah? Suhu berubah. Okay, so maknanya kalau Q2 nak guna formula apa? Q2 MC theta. Q1 dengan Q3 guna formula apa? Q sama dengan ML. Yang sini pun Q sama dengan ML. Okay. Alright, siapa yang tak clear? Siapa yang tak clear kenapa cikgu kata dia heat capacity? Okay, siapa yang tak clear boleh komen. Kalau tak clear, okay, bahagian mana yang tak clear boleh komen. Right. So Q1 absorb heat. Tapi apa nama absorb heat dia? Latent heat of fusion. Sebab apa? Sebab solid jadi liquid, pepejah jadi cair. Q2 liquid. Dia guna untuk apa? Increase temperature. So heat capacity, muatan haba. Q3 dia tukar state lagi. Tapi dari liquid ke gas. So dia panggil latent heat of vaporization. Penguapan. Okay, so dia tanya namakan Q1. So cikgu dah bagi Q1, ni jawapan Q1.
latent heat of fusion. Okey, cikgu, bukan 1 kg ke 1 degree. Ya betul. Betul, 1 kg 1 degree Celsius. Maksudnya dekat sini, contoh dia absorb, kita belajar kalau water 4200 joule untuk 1 kg naik 1 degree. Okey. Tapi dia naik berapa degree tu? So kalau kita nak kira berapa heat dia adalah M C theta. Maksudnya nilai heat yang dia dah absorb, mass dia 1 kg. Okay, nilai C dia 4200 untuk 1 kg naik 1 degree. Tapi suhu dia bukan naik 1 degree. Suhu dia naik 100 degree. Okay, so dari situ berapa banyak heat dia dah absorb? Dia dah absorb sebanyak 42,000,000 joule. Right. Betul, heat capacity tu adalah energy required by 1 kg to change temperature by 1 degree. Cikgu setuju. Maknanya kalau cikgu kata heat capacity tadi adalah nak naik 1 degree. Memang dia tulis 1 degree. Tapi sekarang ni suhu tu naik dari 0 sampai 100. So kita boleh kira berapa heat. Berapa heat dia. Maknanya 1 degree 4200 dia ambil. Kalau 2 degree 8400. So kalau 100 degree dia ambil 420,000 joule. Okay, state one reason why temperature RS is the same even though heat is applied. Okay, RS kenapa sama? Okay, macam saya cakap tadi, because the heat absorbed is used to weaken the bond. Untuk melemahkan ikatan antara zarah. Okay. Okay, so dia suruh kira Q2. Cikgu dah terkira pula. Okay, heat energy is absorbed to weaken the bond between molecule. Boleh juga. Okay, to weaken the bond between molecule. Boleh juga. Nak buat. Lebih tepat lah. Between molecule. Okay, kalau ada, ni ada kawan korang tanya, kalau to overcome the bond, kalau nak buat to overcome, ayat dia yang ini. To overcome the force of attraction between molecule. Kalau nak buat ayat to overcome, bahasa Melayunya mengatasi ikatan antara zarah. Okey, yang tu betul juga. Mengatasi ikatan antara zarah. Okey, so C tu cikgu dah buat dekat atas tu. C tu cikgu dah buat dah. Q sama dengan MC theta. Okey. Q sama dengan MC theta. And then cikgu dah kira kat atas tu lah. 1 darab 4200 darab theta 100. So 42,000,000 joule. Okay. Right, so ni soalan nombor 3. Berapa markah soalan nombor 3? Soalan nombor 3 selalu 6 markah. So ni boleh dapat 1, 2, 3, 4. Lagi 2 lah. Okay, lagi 2. So sketch the graph of temperature against time. Okay, change from R to U. RSTU lah, RSTU. So kita pun lukislah graf dia. Okay, so graf ni nak lukis dari mana? Right. So daripada dia
0, 0, 100, 100. Okey, maksudnya graf dia kena buat macam ni. Cuba buat warna merah. Okey, contoh macam ni dulu. Bawah ni. Sebab ni temperature kosong. R, S. Okey, tu temperature kosong. Daripada solid jadi liquid, temperature kosong. Lepas tu dia naik sampai suhu dia 100. And then dia jadi macam ni. Liquid jadi gas. RS ni T, ni U. Okay, kalau to overcome the bond. Okay, jawapan tadi to overcome the bond. Kalau eloknya to overcome the force of attraction. Dia kalau macam tu dia tengok apa pemeriksa. Kalau dia bagi, dia bagi. Okay. Dapat? Cikgu move next one Okay, so ini diagram show 500 watt electric heater being used to heat a beaker of water on a compression balance. Okay, state the energy change involved when using the heater to heat the water. Okay, so heater ni pakai apa? Electrical energy. So dia adalah berubah daripada electrical energy to heat energy. Okay. Alright. So bawah. The mass of water is 0.5. And then specific heat of water, macam cikgu cerita semalam, tinggi, lambat panas, 4200 joule. 1 kg water naik 1 degree. Initial temperature of water is 30 degree. Okay, calculate the energy absorbed by the water to reach boiling point. Okay, boiling point berapa degree? Maksudnya dia nak daripada 30 degree sampai 100 degree. So berapa dia punya theta? So berapa dia punya theta? Theta tu temperature change. So temperature dia change dari 100, 30 sampai 100 is 70. So cari heat dia, Q MC theta. Okay, cikgu bubuh unit 0.5 kg. Darab 4200 joule per kg per degree Celsius. Darab dengan 70 degree Celsius. Okay, so secara unitnya, degree Celsius cikgu boleh potong. Kilogram cikgu boleh potong. The only unit left is joule. So darabkan 2100 darab 70. Okay, 2100 14 apa? Oh. Tiba-tiba pula cikgu dah tak check up mat dah. Satu 47. Ya Allah. 147 kosong joule. Okey. Kalau tak letak unit tolak markah ke? Tak letak unit memang tolak markah. Tak letak unit tolak kosong. Tolak markah jadi kosong. Pentingnya unit dalam fizik. Tak letak unit terus kosong. Okay. Itu yang macam tak best tu. Better kau letak unit salah. dia buang satu je. Tak ada unit kosong. Okay, bawah pula.
Ni bawah latent heat. Okay. When water is boiling, the reading of compression balance decrease by 0.0125. Okay. In 60 seconds. Calculate the specific latent heat of vaporization of water. Okay. So bila dia pakai heater, okay, cikgu bagi tahu dia pakai heater. So bila dia pakai heater, kita guna gantikan Q dengan PT. So bila dia kata boiling, PT ml. Sebab boiling, liquid change to gas. So dia nak L. Berapa value L? So PT over M. Okay. So yang kita kena faham, M dia nak ambil yang mana? So maksudnya bila dia kata kat sini, mass dia decrease by 0.0125. So mula-mula ada air, contoh. Mula-mula ada air. Katalah air tu contohnya 1 kg. Contoh. Dia dah panas. Yang tinggal tu kurang. 0.0125 maksudnya. At the end nanti dia tinggal 0.9 975 kg je tinggal. So ini water waktu mula-mula, ini water yang tinggal. Mana 0.0125 ni, inilah yang jadi gas. So that value adalah M. Okay. Why kita letak PT? PT bila kita guna heater. Kat sini. 500 watt of electrical heater. So our source of energy is from electrical energy. So electrical energy dia adalah PT. Okay, electrical energy adalah PT. Okay, P kena kilowatt ke watt? Okay, semua pengiraan adalah SI. So dekat sini maknanya kita akan gunakan watt. Okay, kita akan gunakan watt, kita tak gunakan kilowatt. Okay, kita gunakan watt. So L latent heat is PT over M. So P dia 500 watt. Okay, sebenarnya 500 watt tu unit dia sebenarnya apa? 500 watt tu sebenarnya joule per second. Ni korang belajar in chapter 2. Watt is a power is joule per second. So kalau cikgu nak tunjuk kenapa kita pakai 500, because 500 watt means 500 joule per second. And berapa lama dia panaskan tadi? Dia bagi tahu dia panaskan selama 60 second. Okay, dia panaskan selama 60 second. That's why kat sini second ni boleh potong. Second. Okay. Lepas tu bawah pula dia bahagi dengan 0.0125 kg. Okay, so korang pun darab 500 darab 60 bahagi 0.0125. Wait. Okay, bahagi 0.0125. So dapat jawapan 24,000,000 joule per kg. Itu unit latent heat. Okay, unit latent heat memang joule per kg. 2.4 boleh tulis macam ni juga. Darab 10 kuasa 6 joule per kg. Okay. Cikgu, bukan ke 0.5? Okay, 0.5 tolak 0.0125 untuk mass. Okay. Good question. Tu soalan tanya. Okay, kawan awak dia kata kenapa mass tu? Kenapa mass cikgu ambil 0.0125 kg, cikgu tak ambil mass dia, mass water 5 kg, mass water tolak 0.0125 kg yang dia kata decrease by. Yang dia kata decrease by. Okay. So, kita nak cari apa? Kita nak cari latent heat
of vaporization. Vaporization tu maksudnya apa? Vaporization maksudnya yang jadi gas. Okay, vaporization yang jadi gas. So, kalau cikgu tolak 5 point ni, cikgu tolak yang ni yang loss tau. 0 point ni decrease maksudnya dia dah hilang. Dia dah hilang pergi mana? Yang ni yang jadi gas. Kalau kita tolak, kita ambil mass dia, kita akan dapat, contohnya gini akan dapat 4.9 98 Okay, 98. Sekejap. Sorry. Okay, sekejap kita nak habiskan dah. 0.0125. 4.9875 kg. Kalau kita ambil yang ini bukan mass yang evaporate. Ini mass. Okay, ini bukan mass yang vaporize. Ini adalah mass water. Okay, mass water. Sebab tu cikgu ambil 0.0125. Cikgu tak ambil 4.98. Ini soalan kawan korang. Kenapa cikgu tak ambil 5 kg tolak dengan yang 0.0125? Right. Okay, cikgu tanya, faham tak kenapa cikgu tak tolak? Okay, cikgu tak tolak. Sebab compression balance timbang mass air. So kalau cikgu tolak, itu adalah mass water. So kalau mass water, cikgu tak dapatlah cari berapa mass yang dah jadi gas. So 0.0125 yang dia bagi itu dah memang siap-siap mass yang dah hilang. Dia hilang pergi mana? Dia dah vaporize. Vaporize jadi gas. That's why cikgu ambil 0.0125. Cikgu tak tolak. Okay. Alright tak ni? Macam dah ada yang lemau-lemau dah ni. Hakim dapat? Okay. Alright. Tadi cikgu tak tolak. Okay. Yang ni korang boleh buat lah. Okay. Sekejap Yang ni, okay. Cikgu rasa ni kita tak sempat pun nak buat hari ni. Sama juga macam bab 2. Okay, sama juga macam bab 2. Mungkin cikgu akan buat satu sesi lagi untuk hit. Okay, cikgu akan buat satu sesi lagi untuk hit. Cikgu akan share link dia dekat korang. Okay, tapi macam cikgu cakap untuk bab 2 juga, kita kena tunggu dulu pengumuman PKP semua macam mana. Okay, cikgu boleh tak share balik yang graf? Okay, graf yang mana tadi? Graf yang boleh, mestilah boleh. Tanya je, graf yang ni Okay, sekejap. Okay, graf yang ni. Yang ni ke? Betul? Okay, alright. So, tu graf dia. Okay, sebab kosong, mula-mula tu solid ke ni? Kosong. Atas dia naik 100. So, ni. Saya masih segar sebab mak saya bayar ni cikgu. Okay. Betul. Okay, cikgu kelas second hari bulan boleh tak cikgu email link video dekat saya nanti? Tak dapat pula. Right. Second tu ya. Okay. So nanti cikgu emailkan balik. Hakim mesej cikgu lah. Mesej cikgu. Cikgu hantar terus link dekat WhatsApp je. Boleh juga. So tak payah email. Cikgu hantar link kat WhatsApp. Alright. Okay. So itu yang sempat untuk hari ni. Macam cakap tadi, sambungan dia cikgu rasa tak sedap juga, tak habis. So kita buat kalau ada sambungan PKP. So kiranya kita ada satu kelas untuk topik 2, chapter 2 and satu kelas untuk HIT. Okay, so cikgu maksudnya 0.0125 is the mass of heat loss ke? Okay. So 0.0125 maksudnya mass tu dah hilang. Betul? Mass tu hilang. Tapi kita kena faham kenapa mass tu hilang. Mass tu hilang jadi gas.
So itu yang kita kira sebagai mass bila kita buat PTML. M tu adalah mass yang dah orang kata apa? Boil. Mass yang boil. Okay, 5 kg mass water. Kalau cikgu tolak dengan 0.0125, 4.9875 tu masih lagi mass of water. Kita nak cari berapa mass yang dah jadi vapor. So mass yang jadi vapor adalah 0.0125. Okay. 0.0125. Kalau trial dia ada trik lain. Tu kalau kita bincang trial nanti cikgu tunjukkan apa beza dia. So dia selalu trik untuk trial. SPM selalu dia direct. Macam ni direct lah. SPM dia direct. 0.0125 direct. Kalau kata trial, dia kena tolak macam yang tadi. Nanti kita tu cikgu tunjuk kemudian. Okay, so paper 2 untuk gas law lah kita tak sempat hari ni. Okay, paper 2 untuk gas law. So cikgu ingat kat sini, cikgu noted kejap. Kita stop dekat page 18. Page 18 heat. Okay. Alright. Okay, so dah ada yang keluar dah tu. Dah keluar dah. Okay, tak apa, cikgu stop dulu. Alright. Okay, so itu yang kita sempat untuk malam ni. Tapi secara asasnya kita dah cover the concept of latent heat and also untuk gas law. So tengok balik gas law tu, terutamanya gas law tu yang korang kena tengok balik sebab takut masih lagi confused. Mana boil, mana charge, mana pressure. Okay, try to look at that really carefully, tengok betul-betul. And then latent heat tadi beza fusion dengan vaporization. Beza pelakuran dengan penguapan. Itu pun ada beza dia. Okay, kat situ. Okay, thank you cikgu. Sorry saya kena keluar dulu. Yes, cikgu pun nak stop dah. Kita jumpa lagi esok. So esok kita akan mulakan dengan light. Okay, 3 hari untuk light. Light pun ada 4 subtopik sahaja tapi cikgu buat 3 hari sebab itu topik yang korang paling suka. So cikgu tahu korang paling suka, so kita buat lama sikit. Okay, so Cikgu. sama-sama. Terima kasih semua yang join. Selamat malam, selamat berehat. Bye-bye. Assalamualaikum.